Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لي Alimul Hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ma'rur ibnu Suwaid radhiyallahu anhu, kata dia, ra'aitu Abu Dzar wa alaihi hullah wa ala ghulamihi misluha fasa'altuhu an dhalik qal fadhakara annahu saba rajulan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ayyarahu bi ummihi qal fa'ata ar-rajul النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِنُوهُمْ أو كما قال. Hadis sahih rawahu Muslim. Daripada Ma'rur ibnu Suwaid radhiyallahu anhu, dia kata, ra'aitu Abu Dzar wa alaihi hullah wa ala ghulamihi misluha. Satu hari, kata Ma'rur ibnu Suwaid, dia kata, aku jumpa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia tengah duduk dengan pembantu dia, dengan khadam dia, dalam keadaan wa alaihi hullah. Dia pakai baju yang sama macam mana pembantu dia pakai baju sama. Tu ingat Boria Penang apa kan? Bila Ma'rur bin Suwaid dia nampak Abu Dzar pakai baju yang sama macam tu, dia terus tanya Abu Dzar. Dia kata, fasa'altuhu an dhalik. Dia kata, Abu Dzar, siapa ni pakai baju sama ni, ada apa? Ada program apa yang pakai baju sama dengan pembantu ni, dengan orang gaji ni? Selalunya tuan-tuan sekalian, dia ada darjat tu kan. Dalam masyarakat ni dia macam tu. Kalau dia ni satu orang bos, dia takkan sama dengan anak buah dia. Kalau bos duduk dalam kereta, dia mesti duduk belakang. Jarang-jarang kita nak jumpa bos bawa kereta, anak buah duduk lepak ke belakang. Jarang. Dalam masyarakat dia macam tu. Bukan tekan masyarakat kita, malah masyarakat Arab pun macam tu. Dia mesti ada beza. Kalau bos ni duduk makan di tempat-tempat ataupun tempat VIP, very important people ke, yang kata anak buah ataupun orang gaji ni, dia takkan duduk sekali. Dia mesti ada duduk di tempat-tempat dia.
Jadi Ma'rur bin Suwaid, dia tengok Abu Zar dengan orang gaji dia ni pakai baju yang sama, tak ada beza yang mana satu bos, yang mana satu orang gaji. Lalu dia tanya kepada Abu Zar, dia kata, wahai Abu Zar, pasal apa macam ni? Apa pasal pakai macam ni? Fadzakara annahu saban rajula ala di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ayyarahu bi ummih. Abu Zar dia habaq kepada Ma'rur. Dia kata, Ma'rur, cerita dia macam ni. Dia kata, dulu ketika mana waktu zaman Nabi itu ada, cerita hadis ni berlaku selepas daripada kewafatan Nabi. Waktu zaman Nabi itu ada dulu, dia kata, aku ni satu orang yang cukup peramah, Abu Zar ni. Abu Zar ni, dia ni satu orang yang kaki marah. Sebab kehidupan dia macam tu. Dia dilahirkan dalam keluarga yang memang keras, bukan takat keras. Dan dia pula sebelum daripada dia masuk Islam, dia terlibat dengan kawan-kawan yang mana kawan-kawan ni kaki duk rompak orang. Keras lah. Kaki rompak ni keras. Kalau mencuri ni dia tak sampai mencederakan, tapi kalau merompak dia cedera. Merompak ni dia masuk dalam rumah orang, dia ambil semua barang-barang apa semua, tuan rumah ni pun dia bunuh, anak-anak tuan rumah nanti dia colek. Dia macam tu, yang tu rompak. Tapi kalau takat mencuri ni, macam kita duk curi kasut, bukan kita lah, orang lain lah kan, curi kasut, yang tu curi. Rompak ni dia besar. Jadi Abu Zar ni dia duduk dalam perkataan rompak tu, maknanya keras. Dan dia kata apa? Dia kata, waktu tu dia kata, zaman Nabi bila aku kenal Nabi, aku masuk Islam apa semua, perangai jahiliah tu dah ada, perangai bengih tu dah ada lagi. Sehingga kan dia kata, yang menjadi orang gaji aku ni, kalau mereka buat silap sikit, nanti mereka nanti akan kena. Mereka nanti akan kena pukul, bukan takat kena pukul, malah mereka nanti akan kena maki. Dan maki yang aku bagi kepada mereka ni, fa'ayyarahu bi ummih, aku maki ni, keturunan pun nanti akan kena. Bukan takat mereka, dengan keturunan. Mak mereka nanti kena, ayah mereka nanti kena, keturunan mereka nanti teruk. Ni yang kata sahabat Nabi ni. Lepas tu dia kata, salah seorang daripada pembantu rumah dia dah tak tahan dah, dia kena pukul. Salah sikit tidak sebanding dengan pukul yang kena tu. Dia sudah pergi report kepada Nabi SAW. Bila cerita kepada Nabi, Nabi pun panggil Abu Zar. Nabi panggil, Nabi kata, wahai Abu Zar, aku dapat satu aduan daripada orang gaji hang ni. Orang gaji hang cerita, kata hang rajin pukul mereka, hang rajin dera mereka. Bukan takat dera ni, hang maki mereka. Dan Nabi kata, innaka imru'un fika jahiliyah. Abu Zar, hang tahu tak, perangai yang hang buat ni adalah perangai jahiliyah yang hang tak tinggal lagi. Ni perangai jahiliyah ni. Islam bukan macam tu. Islam ni, walaupun ada yang dikatakan orang gaji ni, kita tak boleh sewenang-wenangnya untuk kita nak hina dia. Kalau dia salah, kita tunjuk cara yang betul. Kalau dia salah, kita cari jalan bagi dia buat satu benda tu bagi jadi betul. Dan kita tak boleh menjatuhkan maruah dia. Siapa pun ayah dia, siapa pun mak dia, siapa pun keturunan dia, yang tu keturunan dia, bukan dia. Kita tak boleh duk letak macam tu pada dia. Kita tak boleh kata dia ni Syekh, kita tak boleh kata dia ni malang, kita tak boleh kata disebabkan keturunan dia yang teruk ni lah melahirkan keturunan yang teruk. Tak boleh kata macam tu. Sebab apa? Sebab agama Islam, dia bukan satu agama yang melihat orang lain buat salah akan terkena kepada orang lain. Dia bukan macam tu. Dan kata Nabi kepada Abu Zar, Nabi kata, wahai Abu Zar, ikhwanukum, kalau khadam tu dia satu agama dengan kita, dia adalah ikhwan kita, dia adalah saudara kita. Wa khawalatukum, kalau dia tu orang tua, yang jadi khadam ni orang tua, bukan orang muda, maka dia ini diibaratkan sebagai mak ayah kita.
Kalau mak ayah kita tak boleh kita duk maki tak tahu hala. Kalau takkan nak tegur, bagi teguran yang berhemah. Kalau nak tegah boleh, tetapi tegah ni bukan menjatuhkan, bukan memburukkan dan juga mencemarkan maruah orang. Itu bukan tegah. Dan dia kata ja'alahumullahu tahta aidikum. Ingatlah elok, Allah Ta'ala jadikan mereka ni duduk bawah kita. Mereka ni ditakdirkan, mereka ni orang miskin, tak ada duit, mereka minta kerja dengan kita, maka mereka ditakdirkan, mereka ni orang yang di bawah kita. Kana akhuhu tahta yadai. Dan kalaulah mereka ni di bawah kita sekalipun, kita tak boleh nak menjatuhkan ayak muka kita. Jadi nak buat macam mana dekat mereka ni? Jaga elok. Dia kata falyat'imhu mimma ya'kul. Bagi makan dekat mereka apa yang kamu makan. Kita makan best sikit hari tu, bagi sikit bagi mereka makan. Wa yalbishu mimma yalbas. Apa yang kamu pakai, bagi mereka pakai. Kita beli baju mahal, takkan nak beli dua bagi kat dia kan. Maksud dia tuan-tuan sekalian bukan macam tu. Maksud dia tu kalau kita pakai baju, dia pun kena ada juga baju. Maksud dia lagu tu. Ni kita pakai baju, dia tak pakai baju. 40 penyamun kan, kira pakai seluar baju tak ada, tapi ada cop, ada pangkat, dia pergi calik cat di dada ni. Tak mau macam tu, tak ada baju tu tak mau. Wala yukallifuhum mimma yaghlibun. Dan jangan bagi satu kerja yang depa ni tak mampu nak buat. Kita suka macam tu, duk bagi kerja apa, tiup lampu sampai padam, jenuh. Kan, terlampau duduk tak puas hati sangat, takut keram tu kan. Lah ni hang tiup lampu sampai padam, jenuh kau tu duduk tiup tuan sekalian sampai habis nyawa. Lah kali dia yang padam, lampu tak padam. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Kalau dia tak mampu untuk nak buat, kalau dia tak larat, fa'ainuhum alai, maka kita bantu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis ni nak abang apa kat kita tuan-tuan, maruah orang kena jaga. Kalau maruah orang ni kita kena jaga tuan-tuan, apatah lagi kepada orang-orang yang lain selain daripada orang yang kita kenal. Orang yang di luar daripada pengawasan kita pun kena jaga. Hadis ni nak abang macam tu. Dan hadis ni nak abang apa juga kat kita, jangan kita duk jatuhkan ayak muka orang. Jangan jatuhkan ayak muka orang. Pasal apa? Pasal kita pun ada ayak muka kita. Kalau orang jatuhkan ayak muka kita, malu kita. Macam mana dia malu, macam itulah kita akan malu. Dan hadis ni dia juga nak abang kat kita, jangan kita berasa hebat dengan kedudukan yang ada kat kita sekarang. Kerana kedudukan ni dia boleh pi bila-bila masa. Hari ni mungkin kita lebih beruntung daripada orang lain, tapi esok lusa mungkin tidak. Hari ini mungkin kita lebih hebat daripada orang lain, tapi esok lusa kehebatan tu boleh hilang, boleh ganti kepada orang lain pula. Dan di saat itu kita akan rasa macam mana orang rasa dengan apa yang telah kita buat kepada mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan, dalam hadis ni juga dia nak abang-abang, budi bicara selaku orang Islam tu kena ada. Tunjuk kata kita ni dididik dengan agama Islam. Agama Islam didik macam mana? Jaga hati orang. Agama Islam didik macam mana? Percakapan kita tu nak kena jaga. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka tafsir Nurul Ihsan. Tafsir Nurul Ihsan muka surat 133. 133. Kita duduk dalam tajuk ataupun dalam bab yang baru dalam surah Ali Imran. Malam ni kita akan tengok surah Ali Imran, iaitulah ayat yang ke-123. Surah Ali Imran ayat yang ke-123. Di bawah tu dia kata kisah pecah perang. Kisah pecah perang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik. Dia kata kisah pecah perang. Apa maksud kisah pecah perang ni? Kata musannif, dia kata dan turun ayat ini. Turun ayat Ali Imran 1, 2, 3 ni. Turun ayat ini tatkala pecah belah mereka itu pada perang Uhud. Tu maksud pecah perang tu, maksud dia kelang kabut dalam peperangan Uhud.
Strategi Nabi dah bagi dah dalam peperangan Uhud tu. Tapi bila sampai situasi dia, bila sampai waktu dia, rupanya strategi itu tak berjalan seperti mana yang dirancang. Benda ni biasa tuan-tuan sekalian. Benda ni kadang-kadang kita duk rancang tapi tak jalan macam mana yang kita rancang. Macam kita dah buat kenuri, mesti dia ada pakatan kenuri itu untuk nak bincang bila tarikh apa semua. Tarikh cantik, alhamdulillah boleh jadi kan. Tapi ada juga yang tarikh tak jadi dah ya. Celah-celah nak buat tarikh tu, pilihan raya pula celah tu tak jadi. Ada tuan sekalian, sahabat saya bagi kad kenuri sikit punya bagus, dia pula token apa, token road 99 dekat Perda tu. Dia bagi satu kad apa, kad kenuri tu. Oi, kita nak buka kad nak tahu tarikh aja bila tuan-tuan, nak kena buka selak sampai 3-4 tu. Dengan kad dia wangi, dengan kad dia sikit punya tebal macam buku tu kan. Buka pun tengok tarikh tu cantik. Kita kata insya-Allah boleh pergi. Tengok pilihan raya. Halo dah Ji, kau mana? Tak cancel. Tuan-tuan sekalian, walaupun kad sikit punya buat, kad tu pun simpan sampai keluar ni. Saya ni pun Allah rancang. Benda kita rancang belum tentu jadi. Macam tuan-tuan rancang nak buat kenuri kan, duk rancang cantik, kita panggil orang main buat tahlil pukul 11.30 apa semua kan. Habis tahlil pukul 12 dah boleh makan dah apa semua. Tiba-tiba pukul 12 daging pun tak sampai lagi. Tak kacau waktu tu. Papa tahlil ni keluar bersinar macam mata kami nak makan apa. Kata papa dulu meneram dulu. Meneram kan. Kenuri meneram. Nak kata apa nak buat macam mana. Benda kita rancang tapi tak jadi kan. Allahu Akbar. Tak boleh nak buat macam mana. Allah Ta'ala yang jadi. Begitu juga dengan cerita Uhud ni. Nabi SAW tuan-tuan, perang Uhud ni, bila dia jadi perang Uhud ni, kita duk dengar selalu perang Uhud, dia perang kedua selepas daripada peperangan Badar. Perang Uhud ni dia berlaku pada hari Sabtu. Ada riwayat kata berlaku pada 7 Syawal, dan ada riwayat kata berlaku pada 11 Syawal kan, dalam bulan raya tu, tahun ketiga Hijrah. Dan dia berlaku di antara tentera Islam dengan tentera kafir Quraisy. Tentera kafir Quraisy ni, mereka ni macam nak balas dendam balik di atas kekalahan yang besar ketika mana mereka kalah dalam peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku bila? Berlaku pada 7 Ramadan tahun kedua Hijrah. Sekali dia ada cerita juga sikit tentang peperangan Badar. Dan dia dinamakan Uhud. Pasal apa tuan-tuan? Kerana berlaku di Bukit Uhud. Kan kita ni bila kita pergi Mekah apa semua ni, sementara nak tunggu nak bulan haji lah apa, nanti dia akan bawa pergi berjalan. Antara dia tempat Uhud lah kan. Kita pergi Uhud, dia akan tunjuk di mana makam syuhada yang ada ni. Nanti mutawif akan bagi ceramah kat kita, di sinilah ada makam Hamzah lah apa semua. Doa abang kita pun lagu duk dengar anggur ya, tapi tak tahu apa. Balik main dia kata aku tak tahu dia sebut apa tu. Dia kata gunung apa, ada gunung Ha ya. Oh tu dia tak letak jumpa. Ada tuan sekalian. Baik, dan peperangan Uhud tu Nabi SAW telah mengarahkan ataupun telah mengumpulkan para sahabat ni sebanyak 1,000 orang nak lawan dengan tentera kafir Quraisy ni sebanyak 3,000 orang. Maknanya seorang dia kena lawan 3 orang. Seorang nisbah 3 orang. Dan dalam peperangan Uhud juga, waktu tu ada 2 pandangan di kalangan sahabat. Antara dia satu pandangan ni kata apa? Antara dia kata kita duduk di Madinah saja. Ya Rasulullah, kita tak usah keluar di mana-mana, kita duduk di Madinah, kita berhadapan dengan mereka. Dan pandangan ini adalah pandangan golongan munafik. Abdullah bin Ubay, dia bagi pandangan tu. Dia habaq kata Rasulullah, berapa kita nak keluar? Kata keluar ni payah, kita nak keluar, lepas tu dengan duit apa kita pun tak ada. Kita duduk di Madinah sudahlah waktu tu. Kan kita duduk di situ, kita relax, nanti kita tengok depa main. Lepas tu ada sahabat yang lain kita tak boleh. Pasal apa? Pasal kalau duduk di sini nanti berlaku apa-apa, habis semua ni dengan anak bini kita nanti mati apa semua ni, depa tak bersalah. Kan jadi Islam dia nampak macam tu. Nabi SAW dia tak kata apa, Nabi tak kata ya dan Nabi tidak kata tidak. Nabi terus masuk dalam rumah, Nabi pakai terus baju besi, Nabi keluar tu Nabi kata jom kita pergi ke Bukit Uhud. Nabi terus pergi. Maknanya Nabi tidak menerima pandangan yang pertama ni.
Dalam 1000 orang yang duk kelang kabut nak pi ni tuan-tuan sekalian, rupanya 300 orang sudah patah balik. 300 orang. Maknanya 700 orang lah yang pi ke Bukit Uhud ni. Dan dalam tu juga tuan-tuan sekalian, pasal apa jadi macam tu? Kerana tiupan fitnah ataupun tiupan hasutan daripada golongan munafik ni. Duk abang dah sambil duk berjalan dalam 300 orang tu, duk abang, kita nak pi ke ni? Ni benda ni kalau kita pi ni mati kita ni, mati kata macam ni, bukan ada apa ni, duk abang macam tu. Ni tak nak bini kita ni, siapa nak bagi makan lepas pada ni, kacau ni. Dengar-dengar tu 300 orang tuan-tuan ni, sahabat Nabi yang mana depan ni duk tengok Nabi. Tadi ni mereka duk dengar perancangan daripada Nabi. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay, dia sudah goda mereka semua ni, apa semua. Lah kali mereka ni berpatah balik, lari tuan-tuan. Tinggal Nabi dan juga sahabat yang lain, 700 orang ni. Jalan pelan-pelan pergi ke Bukit Uhud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sampai di sana 650 orang, Nabi SAW suruh duduk di bawah. Manakala 50 orang yang diketuai oleh Abdullah ibnu Jubair, 50 orang, mereka ni pasukan pemanah, duduk atas Bukit Uhud. Hampa jangan turun sampai hampa dapat signal daripada aku, kata Nabi. Pakai duduk atas tu, 50 orang pakai duduk tunggu, standby dengan pemanah tu. Bila berlakunya peperangan tuan-tuan sekalian, dia punca dia pasal apa? Punca dia kerana Nabi SAW dia nampak Abu Sufyan. Dia nampak Abu Sufyan waktu tu pembesar Mekah. Abu Sufyan dia sudah keluar pergi ke Syria. Dia bawa semua harta benda yang dirampas, yang ditinggalkan oleh masyarakat Islam Mekah. Kan orang Islam, dia bila dia hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia tinggal habis-habis rumah lah, apa semua, lembu lah, apa semua, apa unta, dia tinggal. Bila dia tinggal, bapak kafir Quraisy dia sudah rampai. Bila dia rampai, jadikan benda tu sebagai duit, dan duit tu dibawa oleh Abu Sufyan ke Syria. Bila bawa ke Syria, jadi Nabi SAW tahu, kata benda tu dia bawa, berlaku pada 7 Syawal tu. Nabi hantar sikit ni orang lah ni, jom kita pergi serang mereka, kita pergi ambil balik duit apa semua hak mereka ambil duit kita tu di Bukit Uhud. Tuan-tuan, jadi bila pi tuan-tuan sekalian nak pi tu, nampak macam kita nak kena bawa ramai. So Nabi bawa 1000 orang untuk nak tawan mereka ni. Dalam 1000 orang, 300 orang sudah lari. Abu Sufyan pula bila tengok Nabi SAW sudah sampai di Uhud tu, Abu Sufyan dia sudah keluar kumpulan dia daripada Mekah. Mereka ni pun duduk standby dah untuk nak jadi perang ni. Sebelum tu dah jadi dah perang kecil-kecil. Mereka standby dah. Mereka turun main sebanyak 3,000 orang. Mereka turun tuan-tuan sekalian bertempur di Bukit Uhud tu. Itu cerita dia, kisah Bukit Uhud tu biar kita tahu ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata apa pun jadi, hampa jangan turun daripada Bukit Uhud ni. Tuan-tuan, tak sampai kemenangan di tangan Islam di saat itu, mereka sudah turun. Yang kata 50 orang pemanah ni. Dia berdua tengok atas, dia kata mereka pakat lari dah, tentera musuh lari dah ni, kota benda dia pakat duk tinggal, harta ghanimah duk ada. Dia kata jom kita turun. Sekali kita pakai boleh talam saja, kita basuh kan, pasal nasi dengan daging dia boleh awal. Contoh yang lagu tu nak bagi tuan-tuan faham kan. Jadi depa ni boleh kan ni, tadi Nabi kata tu, Allah kata boleh tak boleh, jom kita turun dulu. Sekali Nabi perambat naik, kita naiklah balik. Ada jenis nakal macam ni, turun lah. Turun tuan-tuan sekalian. Rupanya yang kata tentera musuh ni, mereka patah balik saat saja. Mereka serang balik, mereka tawan Bukit Uhud. Bila mereka tawan Bukit Uhud, mereka penaik pula yang kata pemanah mereka atas Bukit Uhud, yang menyebabkan umat Islam berlaku kucar-kacir di saat itu. Yang ni cerita malam ni kita nak baca kan. Baik, jadi dia kata apa? Dia kata tak kala turun pecah belah mereka itu dalam peperangan Uhud. Maksud dia apa? Maksud tengah duk kelang kabut tu. Sebab berhadap mereka itu kepada rampasan kerana mengingatkan dengan nikmat Allah. Tuan-tuan nampak tak? Pasal apa? Pasal semua hati ni pakai nak otak benda yang duk ada tu. Ni benda ni tuan-tuan, zaman dulu, zaman sahabat ni, walaupun mereka tengok Nabi ni, tapi hati mereka ni duk ada juga, nak juga kepada kebendaan dunia ni. Sampai hancur habis tuan-tuan sekalian, hancur habis yang kata strategi peperangan yang dibuat oleh Nabi ni.
Dan kesan tu bukan hanya pada Nabi, kepada orang lain kesan tu, kepada sahabat-sahabat Nabi yang meninggal apa semua ni. Dan tuan-tuan, satu yang boleh kita ambil kesimpulan daripada ayat dia nak abang-abang, dia kata apa? Keluarga kita boleh hancur pasal apa? Pasal harta benda dunia. Masyarakat boleh hancur pasal harta benda dunia. Kawan-kawan boleh hancur pasal apa? Pasal boleh bergaduh pasal harta dunia ni. Jaga elok walaupun benda ni kecil. Mula duk nampak tak ada apa, kata aku tak apa nak mengkira sangat ni dengan harta benda mak ni, kata ni jauh waktu mak duk ada ni, apa-apa ni bagi kat mak lah. Pum, kata mak meninggal. Mak meninggal tuan-tuan sekalian. Tapi dia buat dalam gambar Facebook ke apa, dia buat pandai, dia buat pun. Waktu mak sakit, waktu ayah sakit, hak tolak pi tu seorang kan. Tapi waktu nak tolak mak dengan ayah pi pejabat daerah, penuh, betul sekali. Dia boleh berimpun. Pasal apa? Pasal ada persen depa untuk depa tu. Ada. Kan rupanya yang dia bagi gambar tu pun kita pun terasa ya. Kan kita tahu dia nak bagi pengajaran ni. Baik. Dia kata apa di sini? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badr wa antum adillah." Dan sesungguhnya telah tolong akan kamu oleh Allah Ta'ala pada perang Badar itu pada 17 Ramadan tahun kedua daripada hijrah. Jadi menang, dan juga kamu itu adillah, yakni hina dengan sedikit orang dan juga sedikit senjata. Maka Badar itu adalah tempat di antara Mekah dengan Madinah. Allah Ta'ala peringat balik sebelum mereka nak turun pergi ke perang Uhud tu. Allah Ta'ala peringat balik. Tuhan kata apa? Ingat balik waktu peperangan Badar tu. Badar berlaku bila tuan-tuan? Berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua hijrah. Badar tu mula-mula sekali. Dan Badar itu berlaku di Lembah Badar. Nama tempat tu Lembah Badar. Badar itu juga orang Islam ni ada berapa orang? Ada 313 orang Islam waktu tu. Tak ramai. Lawan dengan tentera Quraisy, tentera kafir Quraisy ni ada 1000 orang. Waktu tu tentera Islam ni ada 70 ekor unta dan juga 2 ekor kuda. Tentera Badar banyak tu ya dah. Manakala Quraisy ni ada 700 unta dan juga 300 kuda. Dan yang kata meninggal ni, tentera Islam meninggal 14 orang. Tentera Badar ataupun tentera Quraisy yang lawan dalam peperangan Badar itu meninggal sebanyak 70 orang. 70 orang meninggal dan 70 orang ditawan. Sebab berlaku pasal apa tuan-tuan? Pasal umat Islam dah tak tahan dah waktu tu. Umat Islam duk kena tindah. Umat Islam duk kena bunuh. Jadi mereka ni pakat lari, pakat hijrah apa semua pergi ke Madinah sebagai nak lawan balik yang kata Islam tu tak boleh ditindah. Islam ni tuan-tuan sekalian, Islam ni dia bukan pergi serang orang. Macam mana duk jadi di Palestin lah ni. Yang di Palestin lah ni tuan-tuan, mereka ni bukan tindah bapa Israel ni. Tapi kita duk dengar cerita kata mereka ni mula dulu lah apa semua. Bukan cerita mereka ni mula dulu. Daripada tahun 1948 lagi benda tu berlaku. Pasal ada kelompok ni, ada puak yang mereka ni pro kepada Israel. Orang Islam kita, orang Malaysia kita ada buat gambar apa semua, buat gambar Israel, tuan-tuan duk rasa bangga kan? Yang puak-puak liberal ni memang kata macam-macam. Dia berkata sebenarnya puak-puak Hamas ni adalah pengganas. Dia berkata mereka ni pengganas, mereka ni militan, mereka ni lah yang duk pergi bunuh apa, yang kata pergi bunuh orang-orang Islam, orang-orang Israel ni. Berlaku pada 7 Oktober. Benda tu berlaku pada 7 Oktober. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok kitab kita. Dan di saat itu dalam peperangan Badar itu juga yang menjadi ketua kepada tentera Islam waktu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala puak-puak Quraisy pula yang jadi ketua itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal dia jadi ketua. Dan dalam peperangan Badar itu juga tuan-tuan, ramai pembesar-pembesar Quraisy meninggal dalam keadaan begitu tragis. Boleh faham begitu tragis? Maksud dia teruk meninggal. Abu Jahal waktu tu meninggal, tuan-tuan sekalian waktu tu. Kan? Abu Lahab meninggal waktu tu. Lepas tu Abdullah bin Abi Mu'aid meninggal waktu tu. Kan saya pernah baca hadis kepada tuan-tuan sekalian, macam mana Nabi SAW mendoakan mereka ni. Nabi doakan orang-orang yang sudah pergi letak
di belakang Nabi itu najih daripada najih unta. Tuang belakang Nabi itu. Nabi mangkit depan Kaabah, Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, Allahumma alaika min mala'i Quraisy. Nabi sebut nama seorang, 6 orang Nabi sebut. Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis tu kata apa? Dia kata lepas daripada peperangan Badar tu, aku tengok nama seorang-seorang yang Nabi sebut ni semua mati. Dan mati tu dia kurai lubang, dia tolak dengan kaki jatuh dalam lubang tu ya. Mati dalam keadaan hina. Kecuali ada seorang, Ubay bin apa tu nama seorang dia ni. Dia ni yang depa cari tak berjumpa. Pasal apa? Pasal kepala putih, badan putih, kaki putih. Depa biar macam tu ya. Tuan-tuan sekalian, yang tu yang kata cerita peperangan Badar ni. Baik, jadi Allah Ta'ala sebut, Tuhan kata apa? Tuhan kata sesungguhnya kami telah tolong kamu dalam peperangan Badar tu. Kamu 313 orang nak lawan dengan 1000 orang. Semangat kamu waktu tu kuat, maka Tuhan tolong. Firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan dia kata apa? Maka takutlah oleh kamu akan Allah Taala, mudah-mudahan syukur kamu akan nikmat dia. Maksud dia, sebelum nak pergi Uhud ni, hampa jangan bimbang. Kalau hampa betul-betul berpegang pada jalan yang betul, jangan bimbang. Pasal apa? Allah Subhanahu wa taala pasti akan tolong hamba. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, istaqulul mu'minin, dan ketika engkau wahai Muhammad, dia kata berkata bagi orang-orang mukmin kerana menetapkan hati mereka itu. Waktu tu Nabi Muhammad pun waktu nak keluar dalam peperangan Uhud, Nabi Muhammad dah tiup dah semangat kepada para sahabat. Firman Allah Subhanahu wa taala, alan yakfikum an yumiddukum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Tiadakah memadakan kamu bahawa tolong akan kamu oleh Tuhan kamu dengan 3,000 daripada malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Allah Taala akan menghantar 3,000 malaikat waktu dalam peperangan Badar tu. Benda boleh jadi. Tuhan nak buat main malaikat waktu tu tuan-tuan sekalian, boleh jadi. Pasal ada sebuah hadis, Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kami ada nampak 2 orang yang sedang mempertahankan kamu. 2 orang tu pun duk pakai serban, kami tak kenal mereka tu siapa. Nabi jawab apa? Nabi kata, itulah malaikat yang menyerupai manusia. Boleh jadi tuan-tuan. Macam mana duk jadilah ni di Palestin pun, mereka duk kata kami tak tahu siapa yang berjubah putih, yang duk pegang senapang, yang duk pilawan dengan mereka ni. Tak ada. Yang kata tentera ataupun Brigade Al-Qassam ni, mereka bukan pakai jubah. Siapa dia? Mereka ni kami tak kenal. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ambon berdarah, pernah dengar? Kan hak mana berumur tu dia tahulah. Ambon berdarah ni berlaku pada tahun 1999. Ambon ni satu wilayah di Indonesia. Waktu tu bergaduh perang saudara ni di antara Kristian dengan orang Islam. Tuan-tuan, tapi waktu tu Kristian ni nampak macam menguasai peperangan tu. Sampailah orang Islam ni tak tahu dah, tak tempat nak lari pitang mana, masuk dalam masjid. Bila masuk dalam masjid, depa pakai kepung ramai-ramai, depa bakar masjid. Orang Islam waktu tu. Kita pun cerita kat kita pun tak apa nak sampai. Tahun 99 tuan-tuan sekalian, mana ada lagi handphone Android ni. Tak ada siapa dok ambil gambar lagi. Kita boleh tengok kod internet ya, kalau kita buka internet dia keluar lah main. Tapi waktu tu kalau di mana-mana ceramah akan ada satu CD. Depa nanti akan buat CD, hantar CD ceramah tu Ambon berdarah. Kita tengok tang tu orang Islam kena pancung, budak-budak putih kepala orang Islam. Lepas tu ada seorang tu imam tu, dia bercakap dalam bahasa orang putih. Ketika mana ada wartawan daripada luar interview dia. Dia kata kami ni memang berharap pada Allah ya. Semua yang kata orang Islam duduk dalam masjid ni bukan duduk meratap dah, tapi duduk merayu kepada Allah. Lepas tu duduk bagi kuat kepada kami. Sebab tadi kami nak keluar pilawan dengan mereka. Maknanya mereka mati syahid. Fikir macam tu Kita keluar ni keluar mati syahid. Jangan duk ada niat lain dah. Niat apa tak ada lah. Niat kita apa kita keluar. Keluar ni keluar mati syahid, mempertahankan Islam. Dia berkata nak ditakdirkan, kata tu imam tu, nak ditakdirkan daripada kubah masjid. Mereka nampak keluar main kuda yang bersayap, yang duduk atas kuda tu budak-budak kecil pakai jubah putih sambil duduk pegang anak panah.
keluar meh daripada kubah tu, keluar banyak ya. Yang ni lah hidup ditembak depa ni. Depa duduk dalam masjid ni, depa nampak tentera popok Kristian ni pakai duk main duk nak serang masjid, dah ada bakang apa semua dah. Lepas tu popok ni lari berterabuk. Pasal apa lari berterabuk? Depa keluar-keluar tengok daripada kubah ni keluar meh, tuan-tuan sekalian. Benda boleh jadi, Allah Ta'ala nak bantu kan. Sekali tuan-tuan sebelum nak balik dia pergi Rusya bumbung surau buang Tuan Syed pula. Tahu ustaz cakap aku nak bagi keluar, tengok dia keluar sungguh tak jadi gila kawan ni kan. Yang tu jadi, dan benda ni terjadi kepada sahabat, bukan takat sahabat ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Tuhan kata apa? Tuhan kata kuantak dalam peperangan Badar itu 3,000 daripada malaikat yang turun dibantu hamba. Kalau ikut akal tuan-tuan 313 dalam keadaan depa ni tuan-tuan, yang kata kita tengok, saya baca infanteri kepada tuan-tuan ni 70 ekor unta nak lawan dengan 700 ekor unta. Tang unta pun kalah lah. Lihat dia, kalau tentera ni pakat duduk, baik kita bagi unta lawan sama-sama unta 700 tu ramai duk terajang hak 70 ni tuan-tuan. Mandul tu hak 70 ni. Yang tu nak lawan apa? Nak lawan kuda ke? Yang tentera Islam ni ada 2 ekor kuda. No, tentera kafir no ada sampai 300 ekor kuda. Kalau 300 dia kepung 2 kuda ni, boleh menang tak boleh menang tuan-tuan sekalian? Tak boleh kalau ikut akal ni. Tentang mana kekuatan tu ada tuan-tuan? Daripada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan benda inilah yang Brigade Al-Qassam ni depa pegang sangat-sangat. Tapi depa bukan mengharapkan tentera ni. Depa keluar tu depa bukan mengharapkan ni. Depa keluar tu apa? Depa tahu kata bantuan Allah pasti ada. Pasal itulah pok-pok ni tuan-tuan sekalian, depa lawan ni, depa tak kira mati ataupun hidup. Maknanya kami lawan ni tetap lawan. Kalau kata kami mati, syahid. Yang tu ya kami nak. Kalau kata kami tak mati, kami akan lawan sampai kami mati. Tu dia. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bala, firman Allah Subhanahu wa taala, bala, maksud dia sebenarnya memadakan akan kamu yang demikian itu. Cukuplah dengan bantuan Allah Taala kepada kamu tu. Tuan-tuan, dan benda ni ada keyakinan pada Brigade Al-Qassam. Sebab itulah depa ni tuan-tuan sekalian, kalau tengok depa kalau keluar lawan tentera, lawan dengan popok Israel ni, depa tak fikir dah kehidupan dunia ni, tak fikir dah kan. Kita ni ada jugalah bila lah lawan, kurang-kurang orang bagilah, orang kata apa, bagi pingat lawan negara ke apa, pingat negara ke, ataupun naik satu patung kita pokok lagu tu kan, dibuat Tuan Syed ni besok-besok, patung siapa lagu tu pegang cangkui, kata dia ni lah dulu lawan dengan Jepun waktu masuk buat Tuan Syed tu, orang seronok lagu tu. Ni dah Brigade Al-Qassam dah tuan-tuan. Syarat nak masuk Brigade Al-Qassam ni kan, ni yang kemai sangat ni, yang tuan-tuan buat naik apa semua bendera Palestin apa semua ni lah, ni tengok bintang pun tak mau dah lah ni. Pasal apa? Pasal kata Israel semua kau pun tak mau lah, biru putih pun tak mau lah. Hak rumah ada biru putih dia pun cat hijau merah putih lah ni, cat apa hitam tu dia pun tak mau. Baik, yang pertama tuan-tuan sekalian, nak jadi Brigade Al-Qassam ni ada ni yang dia duk lawan, yang pakai dengan apa, pakai dengan serban tutup muka lah apa semua. Kita pakai juga tapi bawa kebota pakai bawa kebota, ikat kain hijau apa semua. Bawa apa tu kata ni, bawa senapang apa kebota tu. Yang pertama nak keluar pergi tu mendapat izin daripada ibu bapa untuk mati syahid. Abang kamu ayah ni, mak cik nak keluar pergi perang. Cik perang ni mak jangan doa haram, cik boleh mai balik hidup ke apa ke. Kalau cik balik mati mak redha kepada Allah. Okey, mak kata silakan. Ayah pun kata okey aku redha. Tu dah lah. Kita anak kita nak pergi mengaji sekolah pondok, menangis sampai tak tidur malam kan, menangis lah yang lelaki. Ayah steady lah, hantar menangis sebab dah dia pergi mengaji pondok tu tak tahu macam mana nak basuh baju lah apa, macam mana dia makan apa di rumah. Kawan-kawan kita boleh tengok dia pergi mengaji kata, bukan dia turun pergi perang kan. Perang ni bukan kira. Ayah pun menangis ya kan, menangis juga, tak ada siapa nak buat kota dia kan. Contoh lagu tu yang tu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kena mendapatkan izin dan juga pengesahan daripada Imam Qarih.
yang menyatakan bahawasanya dia ni selama 3 bulan tidak meninggalkan salat subuh berjamaah. Tu dia. Kena tanya tu imam. Tu imam, saya nak keluar pergi buat satu surat, kata alhamdulillah tu imam, saya dapat panggilan daripada Brigade Al-Qassam. Lah ni 3 bulan saya nak dapat job tu imam mengesahkan yang saya 3 bulan tak tinggal sembahyang subuh berjamaah di Surau Buang Tuan Syed ni. Tu imam tengok-tengok, dia kata aku pun jarang main lah. Kan? Cuma kata imam kau ni, tu imam kau lain lah. Kan? Kalau dia cop cantik, dia dah 3 bulan. Apa dia kata muka hang baru nak nampak 2 minggu ni ya, dia kata kan. 2 minggu ni dah tak ada cara sudah kenapa bagi 3 bulan tuan-tuan sekalian. Dan juga dia kata mendapat pengesahan yang dia tu tidak melakukan maksiat dan juga tidak mengisap rokok. Ponggah dah. Kita sambil duduk tunggu tentera Israel nak serang Medan lagi badut sebalut. Sambil duduk tembak pun pokok dah di mulut. Nak kali tertelan gitu ya. Tak kata boleh jadi Al-Qassam lah. Lebih tu apa tuan-tuan? Tafsir Al-Quran. Kena tahu juga sikit tafsir Al-Quran. Kurang-kurang surah Al-Fatihah, kurang-kurang surah Al-Baqarah. Kena tahu. Tahu tu maksud apa? Kena pergi mengaji tafsir Al-Quran. Tu nak jadi Brigade Al-Qassam. Dan juga kita wajib membaca Quran satu hari 1 juz. Boleh tak? Dia tak dengar lagu tu tak suah. Tak kena lah Brigade Al-Qassam. Dia kata takkan aku jadi Brigade apa nama ikan perkasam pun jadi ya. Lepas tu apa? Wajib menghafal 40 hadis Arba'in An-Nawawi. Kita duduk mengaji tu, hadis 40 tu kena duduk dalam kepala. Kan sebelum kita nak turun pergi training ke apa kan, nanti ketua komandan kita akan tanya kita, ni hadis 39 bunyi macam mana, dia pun naan sekian-sekian, dia boleh cerita. Oh tuan-tuan, bukan mudah ni. Lepas tu pula sentiasa sunat, puasa sunat dan juga bertahajud tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Pasal apa tahajud tak boleh tinggal? Pasal apa? Pasal nak biasakan diri dengan bangkit tengah malam. Musuh nak main serang, dia bukan bagi tarikh kat kita. Entah. Yang kata Israel dia nak serang Gaza, dia nak serang Palestin, dia bukan habaq, dia kata okey sekian-sekian pukul sekian-sekian hampa kena standby. Yang tu bukan perang, yang tu nak ajak pergi makan nasi gandang. Dia serang ni tak kira, kadang tengah malam dia serang, kena bersedia. Dan juga tahap kecerdasan yang tinggi, maksud dia badan tu kena cergas. Kalau tekan kita ni ada 3 penyakit lagu ni, tu salah kecil manis lah, tu salah. Dan kerap hadir ke majlis pengajian ilmu serta mengamalkan zikir harian. Oh tu, itu di antara dia Brigade Al-Qassam. Ada harapan orang buang tuan saya. Tak gaduh saya, kami buat bendang sudahlah. Kan? Betul kita macam mana tuan-tuan? Yang kita duk semangat sangat kan? Dalam doa ni kalau boleh habaq kat tu imam doa, bagilah doa ni Palestin qunut nazilah bagi kita baca. Tu kemah tu. Sebut-sebut hak ni tak bunyi dah lepas ni. Tak bunyi dah. Baik muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tuan-tuan, dengan kekuatan yang ada dekat brigade ni lah, depa yakin bahawasanya Allah Taala pasti akan tolong. Depa yakin yang tu tuan-tuan. Ikhlasnya mereka mempertahankan negara Palestin. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrikum. Dan jika kamu sabar atas bertemu seteru, ni maknanya kalau kamu sabar, kamu tetap dan juga kamu terus, jangan takut, terus berperang. Tunggu sampai bila, jangan lari daripada medan peperangan. Dan juga kamu takut akan Allah Ta'ala pada menyalahinya, dan datang mereka itu akan kamu daripada waktu mereka itu. Maknanya bila-bila masa mereka boleh duduk serang orang Islam ni. Hadza yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Dan Allah Ta'ala kata apa? Ini menolong akan kamu oleh Tuhan kamu dengan 5,000 daripada malaikat yang beralamat sekalian. Maksud dia apa? Allah Ta'ala akan hantarkan 5,000 malaikat dalam peperangan Uhud, dan malaikat itu mempunyai alamat, mempunyai tanda-tanda. Kata mereka tu adalah malaikat. Contoh dalam tafsir kata malaikatul musawwimin ni, yang kata 5,000 malaikat ni tuan-tuan, mereka ni dalam riwayat kata apa? Mereka main dalam keadaan memakai serban warna merah. Dan ada riwayat kata dia pakai serban warna kuning, dan ada riwayat kata dia pakai serban warna hitam.
Itu tanda-tanda para malaikat yang duduk turun mempertahankan umat Islam. Dan sesungguhnya telah sabar mereka itu, yang di umat Islam sabar dan menunaikan Allah Ta'ala akan janji mereka itu dengan bahawa berperang serta mereka itu malaikat akan datang. Allah Ta'ala akan datang hantar kepada mereka malaikat atas kuda yang balok. Balok ni maksud dia kuda yang ada apa? Balok ni apa maksud? Kalau kena tibai tu balok dia jadi apa? Ada tanda kan? Tanda balok tu kan, tanda yang ni. Dan dia kata apa? Dia kata atas mereka itu serban kuning. Tu malaikat tu. Malaikat ada pakai serban kuning ataupun serban putih yang menghulurkan akan dia antara belikat mereka itu. Dan mereka itu menyerupai para lelaki. Itu malaikat. Dia turun main tuan-tuan sekalian dalam keadaan dia pakai serban kuning, pakai serban putih, dan ekor serban ni sampai belakang ni. Nampak sampai belakang, sampai belikat belakang ni. Yang ni Allah Ta'ala tunjuk dalam peperangan Uhud. Peperangan hadut berlaku lah ni tuan-tuan, ada, cuma tak sampai berita tu main kat kita ya. Kan? Baik, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum, dan tiada jadi akan dia perang malaikat oleh Allah Ta'ala itu melainkan kerana menyukakan bagi kamu. Maksud dia Allah Ta'ala hantar para malaikat ni pasal apa tuan-tuan sekalian? Kerana nak bagi kamu suka, nak bagi hati kamu ni gembira. Kamu turun tu bukan turun saja, tetapi turun itu mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walitatma'inna qulubukum bih, dan supaya tetap hati kamu dengannya, maka jangan engkau duka cita daripada banyak seteru dan juga sedikit daripada kamu. Jangan takut, jangan takut benda tu. Walaupun kamu sikit, kadang-kadang benda hak sikit ni boleh mengalahkan benda yang ramai. Jangan takut. Allah Ta'ala habaq dah, aku akan bersama dengan kamu. Boleh faham tuan sekalian? Kalau ikut ni Allah, berapa orang dah yang ada tentara Brigade Al-Qassam ni, berapa ramai nak lawan dengan Israel. Hak Israel ni dengan macam-macam teknologi daripada ada kan, nak lawan ni, tapi mereka tak takut, mereka tak gentar, lawan, tetap lawan. Pasal mereka duk fikir yang ni duk fikir kata apa? Duk fikir kata Islam pasti akan dibantu oleh Allah. Macam mana jadi kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Tuan-tuan kenal Hanzalah? Yang kata Hanzalah ni Allah, dia nampak syurga Allah Ta'ala, dia nak syahid. Sampailah satu hari tuan-tuan sekalian, dalam yang ni dalam cerita Hanzalah dalam peperangan, satu peperangan Hanzalah ni mati syahid. Bila mati syahid, basah kuyup tu ada kat badan dia. Sahabat ni pakat duk tengok dia tuan-tuan sekalian, dia pergi tanya Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, apa jadi kepada Hanzalah ni? Kan? Maka Nabi kata apa? Nabi kata, inna sahibakum Hanzalah taghsiluhul malaikah fasalu sahibatah. Nabi kata ni, kalau hampa tengok sahabat hampa Hanzalah ni, sebenarnya dia telah dimandikan oleh malaikat. Sahabat Nabi tanya, dia dimandikan oleh malaikat, pasal apa ya Rasulullah? Nabi kata, yang tu fasalu sahibatah, hampa pergi tanya bini dia, pasal apa dia dimandikan oleh malaikat. Depa ni pun tuan-tuan, ini satu berita menarik bagi depa. Pasal apa nak kena tanya bini pula? Depa sudah pergi tanya bini. Lamma sami'al ha'i'ah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzaka qad ghasalathul malaikah. Allah Ta'ala kata dia telah dimandikan oleh malaikat. Nabi kata Allah Ta'ala memandikan dia. Malaikat memandikan dia. Dia pergi tanya bini dia. Dia berkata, ni bini Hanzalah, kata saya nak tanya sikit. Nabi suruh kami mai tanya. Hanzalah tadi perang, dia pun dah mati syahid apa semua, tapi dia mati tu basah kuyup. Nabi kata dia dimandikan oleh malaikat. Pasal apa? Bini pun duk abang dengan air mata pun duk turun. Dia kata malam tu, dia kata Hanzalah ni baru menikah. Dia kata malam pertama tuan-tuan sekalian, Nikah malam pertama, baru duduk dengan isteri bersama dengan isteri, tiba-tiba tak ada nak mandi junub semua ni, semboyan tentera Islam sudah panggil untuk nak turun pergi perang. Hanzalah keluar terus, dia ambil baju abang kat bini dia, kata ni abang nak keluar kan, panggilan negara sudah panggil kan, abang nak keluar. Dia macam cerita Arbadul kan, apa cerita tu kan, keluar main kan, pakai baju semua, pergi jumpa Nabi. Jumpa Nabi, bukan Nabi suruh dah.
Nabi kata, ni Hanzalah, hang baru menikah, ambil balik lah. Ambil balik bagi selesai dulu, kenuri, kenara, apa ada benda apa nak kena buat. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada apa di rumah, bini saya pun faham apa semua, tak ada buat apa, tak ada buat kenuri apa, saya nak turun pergi perang. Tuan-tuan, tu nak jadi prajurit tu, kita boleh lagu tu. Tobatlah home dah, kan? Sama-sama nak menikah, cuti 3 minggu. Cuti 3 minggu. Allah, Hanzalah ni dia macam tu. Lepas tu turun perang, mati dalam peperangan tanpa dia mandi junub, tuan-tuan. Jadi dia dimandikan oleh malaikat. Allahu Akbar. Ni kelebihan. Dan hadis ni yang saya baca ni adalah hadis sahih, yang Nabi SAW sebut. Ni contoh Hanzalah. Tuan-tuan jangan buat macam tu. Yang ni kepada Hanzalah ni, kepada tuan-tuan, kalau aku nak keluar pergi perang apa semua, aku tak mau mandi junub, kacau lah kan. Lagu tu nanti sebelum dengar tu dia lempak masuk dalam sungai, aku depan angkat balik. Takut macam tu ya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala kita bawa, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, dan tiada pertolongan itu melainkan daripada Allah Taala, Tuhan yang amat mulia lagi amat hakim, memberikan akan dia mereka yang dikehendaki dan bukan dengan banyak tenteranya. Maksud dia tawakal kepada Allah, itu yang paling penting. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, liyaqta'a tarafan minal ladina kafaru aw yaktiyahum, dan kerana hendak potong, yakni hendak binasa, potong tu maksud dia binasa. Allah Ta'ala nak binasakan ia, yakni Allah Ta'ala nak binasakan akan setengah daripada segala yang kafir dengan bunuh dan tawan atau menghina ia akan mereka itu dengan kalah perang. Pasal apa Tuhan bantu dengan para malaikat ni? Pasal Tuhan nak bagi orang kafir ni kalah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kekalahan itu adalah satu penghinaan. Kalau kita tengok peperangan yang yang orang kata disertai oleh Nabi SAW, banyak yang menang, kan? Banyak yang menang. Tuan-tuan tengok, bila yang kata hina tu pasal apa tuan-tuan? Hina tu pasal macam mana duk jadi di Gaza lah ni, kan? Dengan runtuh, dengan runtuhnya bangunan-bangunan, lepas tu nak kena pergi cari orang yang duduk dalam tu pula. Tuan-tuan, 73% yang duk adalah yang duk mati, yang duk mati di Palestin itu adalah kebanyakan kanak-kanak, perempuan dan orang tua. Cuma 23% saya di kalangan orang muda ni yang mati. Kan banyak dah, sampai berapa 22,000 lah ni yang cedera parah. Lepas tu hak mati itu lebih kurang dalam 9,000 orang yang sudah mati. Habis dah. Baru ni saya tengok ada sahabat dia hantar Menteri Pendidikan kata apa, untuk sesi pengajian 2023 sampai 2024 tak ada sesi pengajian, tak ada dah mengaji, tak ada dah. Pasal apa? Sekolah tidak dibuka. Pasal apa? Yang pertama, sekolah pun dah hancur. Yang kedua, budak-budak untuk sesi itu sudah mati syahid. Tak ada orang, tuan-tuan sekalian. Kita sekolah ada, orang tak pergi sekolah, pakai syahid di rumah. Allah, kita dengar bersedih. Tak ada orang. 2023 nak buka pendaftaran, siapa nak main, tak ada. Pasal apa? Pasal budak-budak nak main ni mati habis. Ya Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saja anak abang ni pasal apa? Nak abang kata bersyukurnya kita yang doa adalah ni, bersyukurnya kita. Baik. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fayanqalibu khaibin, maka kembali mereka itu dengan sia-sia. Maksud dia dalam peperangan Badar tu, bila habis depa balik itu dalam keadaan sia-sia. Sekalian yang tiada dapat barang yang mereka itu qasad, tujuan depa tu untuk nak menang tapi tak dapat. Dan juga hanya dapat aib, dapat malu sahaja dengan kekalahan, dan juga rugi dengan mati mereka itu 70, dan juga tawan 70, habis segala-gala kepala-kepala kafir yang Mekah pada perang Badar. Dalam peperangan Badar tu mereka balik dalam keadaan malu, tuan-tuan sekalian. Habis semua, tak ada apa yang jadi kepada mereka ni, kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malu saja yang mereka dapat. Tapi yang kata kerahnya kepala ni, kerah kepala Benjamin Netanyahu, kan? Benjamin Netanyahu dia kata apa tuan-tuan sekalian? Ketika mana dia duk diasak oleh dunia, kata supaya gencatan senjata, sudahlah, kan, berhentilah, letaklah senjata. Dia kata, saya nak abang, dia kata di sini, dia kata saya ingin jelaskan pendirian Israel mengenai gencatan senjata. Dia kata, yang kata Israel ni
dia tak sama macam mana Amerika Syarikat yang lawan ataupun yang sanggup gencatan senjata semasa Pearl Harbor. Tuan-tuan sekarang yang cerita cerita Jepun kan, ada Sarjan Hasan kan, tuan-tuan tengok Sarjan Hasan kan, Pearl Harbor tu kena bom lah apa semua tu waktu tu. Jadi waktu tu Amerika pun terus letak senjata. Dia kata saya tak macam tu. Dia kata Israel akan meneruskan peperangan kepada Hamas. Dia kata akan meneruskan peperangan kepada Hamas. Dia kata mendesak Israel melakukan gencatan senjata atau menyerah pada Hamas, menyerah pada pengganas, menyerah pada kebiadaban, semua itu tidak akan berlaku. Ni Benjamin Netanyahu, dia tetap berlaku. Apa nak suruh desak ke, suruh letak je, tak ada pasal. Kata kami nak serang Hamas sampai Hamas mati, sampai habis semua Hamas ni. Lepas tu pula dia kata apa? Dia kata kami berpegang pada dalam kitab Bible. Kitab Bible kata apa? Inilah bermulanya peperangan. Dia berpegang tu. Tuan-tuan, dia bercakap tu kita dengar ni sakit hati. Pasal apa sakit hati? Duk tengok ni budak-budak tak bersalah mati apa semua, tak fikir benda-benda macam tu. Kan? Dia memang dia ada bagi semasa 7 Oktober waktu dia nak serang tu. Dia habaq kata supaya kosongkan Gaza kami nak serang. Jadi pokok ni nak kosong pergi ke mana? Dia nak lari pergi, tuan-tuan, nak lari ni pergi ke mana? Sampai kepada sempadan. Dia tak boleh nak keluar. 1.2 juta lah ni penduduk Palestin yang berada dalam keadaan pelarian. Di tempat pelarian tu lah mereka dibom. Mereka lari pergi duduk di madrasah, mereka lari pergi duduk di sekolah. Dia ingatkan sekolah selamat, dibom di sekolah. Mereka lari pula pergi duduk di masjid pula dibom. Masjid ni 162 masjid hancur yang ada di Palestin tu. Lepas tu dia nak lari pergi mana? Dia nak lari pergi hospital pun dibom. Tuan-tuan, lah ni hospital habis, lumpuh lah ni, tak boleh. Kira yang duk masuk ni, yang nak betul nak bagi hidup ni tuan-tuan, hak ramai lagi duk tunggu teruk dengan tangan putih, dengan kepala pecah, nak tolong tu pun tak boleh. Kira duduk, bukan tekat duduk atas katil, depa letak ni atas lantai ni. Ya Allah, kita ni kira boleh duduk di hospital kepala batas ni, bersyukurlah pada Allah Ta'ala banyak-banyak kan. Baiklah dia tak bagi duduk atas lantai yang tu ya. Baik muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, jadi dia kata tadi tuan-tuan, masuk kisah baru, iaitulah kisah pecah gigi Nabi SAW, yang ni kita akan sambung di bulan depan insya-Allah kan. Yang ni masih lagi berada dalam cerita tentang peperangan Uhud. Macam mana Nabi SAW sampai pecah gigi dia dan juga pecah muka Nabi dan berdarah muka Nabi. Sampai dalam peperangan Uhud ni juga menceritakan apa? Bahawasanya ada yang menyatakan Nabi sudah mati. Rupanya ada sahabat ni yang mati. Daripada tengok-tengok, dan sahabat ni menyerupai Nabi SAW. Muka sahabat ni seakan-akan Nabi. Siapakah sahabat yang dibunuh waktu tu? Yang orang kata Muhammad sudah mati. Pasal orang tengok dia, Allah dia kata Muhammad mati dah. Lagilah celaka tentera Uhud tu. InsyaAllah kita akan cerita di bulan hadapan. Dan selepas daripada tu, Nabi SAW pula, bila orang kata dia mati, terus Nabi keluar daripada ramai-ramai sahabat tu, daripada tengah duk lawan ni tuan-tuan sekalian, dalam keadaan gigi patah, dalam keadaan darah penuh dengan muka ni. Apa Nabi kata kepada sahabat yang lain? Untuk Abang kata apa? Nabi kata aku dah hidup. Dan Nabi juga memberikan satu kata-kata semangat untuk mereka ni lawan balik. Waktu tu kelang kabut bukan nak lari dah. Tengok-tengok Nabi hidup lagi. Mereka pun terus bersama dengan peperangan Uhud sampailah habis peperangan. InsyaAllah kita akan cerita pada bulan hadapan. InsyaAllah kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.